Okay, so this video will explain about cooling tower. Okay, so ni saya summarizekan daripada dalam video tu lah. Okay, it start with hot water yang datang daripada condenser ataupun chiller punya sistem tu. Hot water, dia akan masuk dalam cooling tower. Sebab apa? Cooling tower ni akan bantu untuk reject the heat. Okay, so bila masuk dalam pipe ni, dia akan masuk ikut atas ni, and then dia akan guna konsep spray. Kenapa dia guna konsep spray dekat situ? Supaya dia nak kecilkan partikel air. Okay, senang cerita, dia nak sejukkan air. Okay, bila dia tuang sekali macam tu, so ambil masa yang lama lah. So what if dia kecilkan particle of water, so that bila dia nak sejukkan tu lebih cepat lah. Ataupun senang cerita, kita minum kopi, kalau kita nak minum cepat, kita guna sudu kecil tu kan, kita minum melalui sudu tu. So the size of water particle tu dah kecil. That's why dia senang sejuk. Instead of kita terus ambil cawan kopi minum, kita ambil sudu kecil untuk kita hirup. Macam itulah lebih kurang konsep dia. So the small particle of water akan mempercepatkan proses heat transfer tu tadi. Heat transfer proses cepat, and then cepatlah heat rejection through the cooling tower. So bila dia dah smallkan the water particle, heat tu akan naik atas lah. Yang ni memang semula jadi dia macam tu. Warm heat will rise up. Okay, sebab apa dia boleh rise up? Sebabkan dia punya density kurang. Warm air dia punya sifat memang density dia kurang. So bila density kurang, dia akan rise up lah, dia naik atas. Sebab tu kita kena guna cooling tower. Dan cooling tower mostly pun dia letak dekat atas bumbung ataupun di luar kawasan lah, open area. Okay, so heat dekat atas ni berlaku rejection. Okay, and then dekat bawah pula, kalau perasan ada air kan dekat situ. So air ni macam dia nak tolak heat tadi ke atas lah. Dia bantu juga nak tolak heat tu ke atas. Air tu datang daripada dinding-dinding cooling tower tu lah. Dan di dinding tu, so dia akan bantu proses of heat rejection. So dekat tengah-tengah ni berlaku proses of condensation, yang mana yang percik-percik tepi tu pun condensation juga. Okay, yang mana kita reject heat. So bila reject heat, dia berlaku proses of condensation kan. So air yang terkondens tu, vapor dah condense, dia tukar kepada liquid kan. So liquid akan jatuh bawah lah, dekat basin bawah tu, cold water basin. Dia akan kumpul dekat situ. Cuma dekat sini, cold water basin ni, dia kena make sure that the quantity of water dalam tu need to be sufficient enough untuk kita supply balik dalam kita punya chiller. Okay, that's why kat tepi tu kita ada markup water, ataupun kita ada leveler untuk kita detect the level of water. Dia mesti kena cukup. Kalau tak cukup, dia akan top up lah. Ada markup water, dia akan automatically supply balik dalam cold water basin tu. So at the end of the day, the cold water basin tu, dia akan supply balik dalam kita punya chiller dekat bahagian condenser tu lah, yang macam dalam video tadi sebelum tu. Okay, so at the same time, kalau kurang, dia akan top up. Kurang, top up. Okay, so ini saja function of cooling tower. The main keyword is to reject heat.